Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan bincangkan latihan minda 5.1. Okey, di bawah modul yang kelima iaitu ledger di tingkatan 4. Okey, soalan ni berada di muka surat 151. Okey, soalan yang pertama ialah nyatakan fungsi ledger am. Okey, ledger terdiri daripada dua iaitu ledger am dan juga ledger khas ataupun dipanggil subsidiary. Okey, ledger am ni merekodkan segala jenis akaun kecuali akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Okey, jenis ledger ialah ledger am subsidiary. Okey, kalau soalan tadi ialah merujuk kepada ledger am merekodkan semua akaun kecuali akaun belum terima dan juga akaun belum bayar barang niaga. Okey, barang niaga ni apa yang kita jual lah. Okey, barang niaga. Contoh, akaun hasil, segala jenis akaun hasil, belanja, akaun aset, liability, modal dan juga ambilan. Hasil, contoh hasil dividen, komisen, belanja, contoh kadar bayaran, insurans, aset, contoh kenderaan, pejabat, alatan pejabat dan sebagainya. Liability seperti akaun belum bayar, modal. So kalau subsidiary ni merujuk kepada akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Akaun belum terima ni ialah pelanggan kita yang membeli barang secara hutang. Kalau akaun belum bayar ni pembekal. Kita beli barang dengan dia secara hutang. So kita panggil akaun belum bayar. Ataupun dipanggil ledger jualan bagi akaun belum terima dan ledger belian bagi akaun belum bayar. Inilah bentuk ledger, ada bentuk T dan juga ada bentuk lajur. Yang biasa yang kita jumpa ialah bentuk T. So ada debit, ada kredit. Sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. So ni punya contoh nama akaun apa-apa, contoh akaun dividen dan sebagainya. Kalau dalam bentuk lajur, dia perbezaan dia ialah debit kredit tu berada di sebelah kanan. Tapi di label lah satu debit, satu kredit. Kemudian ada baki dia. Kalau tadi bentuk T, satu belah kiri sebelah debit, sebelah kanan sebelah kredit. So itu beza dia. Soalan yang kedua ialah sebutkan 5 akaun yang direkodkan dalam akaun nominal. Akaun nominal ada dua jenis akaun iaitu akaun nyata dan juga akaun nominal. Akaun nominal merekodkan semua hasil dan juga belanja. Kalau akaun nyata merekodkan semua aset. Tak kira aset bukan semasa ataupun aset semasa. So sebutkan 5 akaun. So kat sini contoh ni kita boleh lihat semua hasil belanja, contoh akaun belanja, jualan, akaun belanja am, akaun kadar bayaran, akaun dividen. Dividen ni hasil, sewa diterima ni hasil. Pulangan belian, pulangan jualan. Pulangan belian jualan ni adalah catatan kontra. So dia berada di, kalau pulangan belian ni berada di bawah belian. Kalau pulangan jualan di bawah jualan. So itulah 5 akaun yang direkodkan dalam akaun nominal. Kalau akaun nyata tadi merekodkan semua aset perniagaan. Contoh aset lengkapan perabot kenderaan, bank tunai, inventory dan juga akaun alatan pejabat. So kita dah jawab 5.1. Latihan minda 5.2. Boleh rujuk di muka surat 168. Masih lagi modul yang kelima iaitu ledger. Soalan yang pertama ialah nyatakan maksud sistem catatan beregu. Sistem catatan beregu ni ialah merekodkan akaun sekurang-kurangnya 2 akaun. Satu di sebelah debit, satu lagi di sebelah kredit. Maksudnya satu kiri, satu kanan. Debit kiri, kredit kanan. Untuk lebih detail, setiap urus niaga direkodkan dalam 2 akaun yang berbeza. Satu debit, satu kredit.
Okay, so kita lihat definisi sistem catatan bergu merekodkan setiap urus niaga sekurang-kurangnya dalam dua akaun yang berbeza. Okay, iaitu satu akaun didebitkan dan satu lagi akaun dikreditkan. Okay, itu maksud dia. Okay, so jadi kat sini kita lihat bahagian debit ni sebelah kiri, bahagian kredit sebelah kanan. Okay, itu maksud dia sistem catatan bergu. Okey, soalan yang kedua iaitu lengkapkan jadual berikut dengan nyatakan nama akaun yang didebitkan dan dikreditkan bagi setiap urus niaga yang diberikan. Okey, so kita pelajar kena tentukan, okey, akaun apa yang perlu debit, akaun apa yang perlu dikreditkan. Okey, so secara asasnya untuk kita jawab soalan ni, kamu kena tahu dulu apa komponen yang penting dalam akaun. Okey, so ada 5 sebenarnya. Okey, satu pertamanya ialah aset. Okey, aset, kemudian belanja, yang ketiga liability, yang keempat equity, dan yang kelima ialah hasil. Okey, so kat sini kita kena faham dulu. Okey, akaun aset contoh, okey, kita kena tahu aset contoh lengkapan, tunai bank, akaun belum terima. Okey, so aset kalau dia bertambah, okey, dia sebelah debit, kalau berkurang sebelah kredit. Okey, kalau belanja, kalau dia bertambah sebelah debit, kalau berkurang sebelah kredit. Kalau liability dia terbalik. Okey, liability kalau dia bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Okey, equity bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Okey, dan satu lagi hasil bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. So kita kena tahu asas ni. Okey, so yang ni bila kita tahu asas ni, kita boleh jawab dengan mudah. Okey, yang pertama kita lihat A menjual barang niaga secara kredit bernilai 3,400 kepada Ainur. Okey, bila kita menjual barang niaga, so dia melibatkan akaun jualan. Okey, akaun jualan kalau kita menjual maksudnya hasil itu bertambah. Okey, kalau bertambah kita lihat, okey, hasil kalau bertambah sebelah kredit. So kita rekodkan sebelah kredit ni adalah jualan. Okey, menjual barang niaga secara kredit, okey, kepada Ainur. Ainur ni adalah pelanggan kita. Okey, ataupun kita panggil akaun belum terima. Okey, so Ainur akaun belum terima ni dia adalah aset. Okey, kalau aset bertambah sebelah debit. Okey, so daripada sini, so kita tulis Ainur ni sebelah debit. Okey, okey, yang kedua B mengambil barang niaga 250 untuk kegunaan sendiri. Okey, bila dia mengambil barang, okey, untuk kegunaan sendiri. Okey, so dia melibatkan ambilan. Okey, ambilan, okey, bila dia kedudukan ambilan ni sebelah debit. Okey, dia bukan belanja, dia juga bukan aset. Okey, dia sebenarnya di bawah equity pemilik. Okey, cumanya dia dipanggil catatan kontra. Okey, catatan kontra ni dia mengurangkan akaun yang berkaitan. Okey, mengurangkan akaun modal lah. Apabila modal ni equity dia sebelah kredit, so catatan kontra ni akan berada sebelah debit. So ambilan ni akan berada sebelah debit. Okey, ambilan boleh jadi diambil barang niaga, okey, boleh jadi diambil duit tunai, okey, ataupun duit bank. Okey, tetap ambilan kalau untuk kegunaan sendiri. Okey, apabila dia mengambil barang niaga, okey, barang niaga ni merujuk kepada inventory kita. Okey, untuk akaun yang kita buat ni, kalau kita peniagaan kita ni menjual barang yang dah siap. Okey, maksudnya kita pesan daripada pembekal, contoh kita jual barang runcit. Okey, bila dia ambil barang niaga ni, dia memberi kesan kepada belian. Okey, so belian ni adalah belanja. Okey, belanja kalau bertambah sebelah debit.
Okey. Kalau berkurang sebelah kredit. Okey, oleh kerana mengambil barang niaga, so belian akan jadi sebelah kredit. Okey. Itu dia punya jawapan dia lah. Okey. Kalau kita menghasilkan barang, okey, contoh kita membuat pakaian. Okey, buat pakaian untuk baju raya, kemudian kita ambil sehelai. Okey, kita ambil sehelai pakaian baju raya yang kita hasilkan. Okey, so dia memberi kesan kepada inventory. Sebab apa? Sebab kita menghasilkan barang, kemudian kita menjual barang. Okey. Kalau kes soalan ni ialah kita menjual barang yang dah siap. So kesannya berada di belian. Okey. Okey, seterusnya C, belian tunai 650. Okey, kalau kita beli dengan duit tunai, 650, belian akan bertambah. Okey. Bila belian bertambah, belian ni bawah belanja. Kalau bertambah, dia akan jadi sebelah debit. Okey, so bila kita beli dengan duit tunai, so tunai kita akan berkurang. Okey, tunai adalah aset. Aset kalau bertambah debit, kalau berkurang sebelah kredit. Sebab itulah kita rekod tunai sebelah kredit. Okey, D, membeli alat tulis secara tunai RM200. Okey, alat tulis adalah yang kita gunakan, bukan yang kita nak jual semula. Okey, contoh alat tulis, kalkulator, pen, pembaris, pemadam dan sebagainya. So alat tulis ni di bawah belanja. Okey, kalau belanja, kalau bertambah sebelah debit. Okey, so kita rekodkan alat tulis sebelah debit. Okey. Okey, membeli secara tunai. Okey, tunai kita berkurang. Okey, sebab kita pakai duit. Okey, so tunai kita lihat debit, tunai ni adalah aset. Okey, bila tunai aset, debit kalau berkurang sebelah kredit. Sebab itulah kita rekod tunai sebelah kredit. Okey, E, membawa masuk kenderaan bernilai RM50,000 untuk kegunaan perniagaan. Okey, bawa masuk kenderaan, bernilai RM50,000 untuk kegunaan perniagaan. Okey, dia bawa masuk kenderaan dia, ke dalam perniagaan. Okey, apa jadi kenderaan dalam perniagaan tersebut? So kenderaan tu bertambah. Okey, kenderaan di bawah apa? Dia adalah di bawah aset. Kalau bertambah, kenderaan sebelah debit. So kita rekodkan kenderaan. Okey, so bila dia kata untuk kegunaan perniagaan, kita ambil barang kita ataupun aset kita masuk dalam perniagaan. So dia menambahkan modal kita. Okey, bila menambahkan modal, melibatkan equity pemilik. Equity kalau bertambah sebelah kredit. Sebab itulah kita rekod modal sebelah kredit. Okey, yang ke F. Membayar akaun belum bayar dengan cek bernilai RM2,500. Kita membayar kepada pembekal. Kita panggil akaun belum bayar. Dengan cek. So kita lihat apa jadi pada akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni akan berkurang. So liability akaun belum bayar ni adalah liability. Liability bertambah debit. Liability kalau bertambah kredit, berkurang sebelah debit. Kalau dia kata berkurang, so kita rekodkan sebelah debit. Membayar dengan duit cek ataupun dengan bank. Bila bank kita bayar, bank adalah aset. Bank akan jadi sebelah kredit. Sebab apa? Sebab dia berkurang. Sebab apa? Sebab dia berkurang. Yang seterusnya. Yang ke G, membayar insurans RM2,400 secara tunai. Bila kita bayar insurans, insurans adalah belanja. Belanja kalau bertambah sebelah debit. Insurans ni belanja kita. Kita bayar insurans. Insurans belanja tu bertambah. So debitkan insurans. Dia bayar dengan tunai. Kalau tunai adalah aset. Kalau dibayar tunai dengan aset, bayar aset maksudnya membayar tunai. So tunai itu akan berkurang. Tunai akan jadi sebelah
kredit. Okay, sebab tunai kalau bertambah debit berkurang sebelah kredit. Okay, so kita rekodkan. Okay. Okay, kita rekodkan tunai sebelah kredit. Okey, seterusnya Ash menerima cek tak laku daripada akaun belum terima bernilai 340. Okey. Maksudnya kita menerima duit daripada pelanggan kita, tapi pelanggan tu memberi cek yang tak laku. Okey, tak valid. Okey. Boleh jadi cek tu salah tulis ataupun cek tu mungkin ada koyak sedikit ataupun dah tarikh luput dan sebagainya. So berlaku cek tak laku ni maksudnya duit kita yang sepatutnya kita terima tak dapat balik. Okey, tak dapat. So kita kena tolakkanlah duit tu. Okey, duit bank. Okey, apa jadi pada duit bank? Okey, duit bank akan berkurang. Okey. Kalau berkurang, kita lihat bank adalah aset. Kalau berkurang, aset sebelah kredit. Okey, kita tulis bank kat sini. Okey. Okey, dalam tu kita tulis cek tak laku. Okey, sebenarnya memadai kita tulis bank saja. Okey, kemudian apa yang debit ialah okey, akaun belum terima. Okey, akaun belum terima ni aset juga. Okey, aset kita, pelanggan kita. So aset kita ni bertambah semula. Okey, so akaun belum terima ni berada sebelah debit. Okey, yang ke I, jualan tunai 560 dibankkan. Okey, bila kita jual, kita dapat hasil. Okey, jualan hasil, so hasil sebelah kredit sebab dia bertambah. Okey, hasil bertambah sebelah kredit. So kita tulis jualan, kemudian dia kata jualan tunai dibankkan. Okey, asalnya jualan tunai tapi masuk dalam bank. So bank yang bertambah. Okey, bila duit bank bertambah, okey, bank adalah aset. Aset kalau bertambah, okay, di sebelah debit. Okay, kita rekodkan sebelah debit iaitu bank. Okay, yang terakhir iaitu menerima tunai sebanyak RM300 daripada akaun belum terima yang telah dihapuskan sebagai hutang lapuk. Maksudnya pelanggan kita dah isytiharkan dia adalah hutang lapuk ataupun tak boleh bayar. Tiba-tiba dia datang kat kita, dia bayar semula hutang dia kepada kita secara tunai RM300. Apa jadi pada tunai? Tunai akan bertambah. Okey, tunai kalau bertambah sebelah debit. Kenapa debit? Sebab dia adalah aset. Okey, aset kalau bertambah sebelah debit. Okey, kita rekodkan tunai. Okey, dan satu lagi ialah okey, daripada akaun belum terima. Okey. So kita dah tak rekod akaun belum terima sebab kita dah hapus kira hutang dia. So kita nak rekod sebagai apa? Okay. So kat sini mewujudkan hutang lapuk terpulih. Okay, hutang lapuk terpulih ni adalah hasil. So hasil tu bertambah. Okay, hasil bertambah. So kita rekodkan sebelah kredit sebab hasil kalau bertambah sebelah kredit. Okay. So tulis okey, itulah dia punya cara kita nak catat satu debit, satu kredit. Sebab kita memakai konsep sistem catatan bergu, satu mesti debit, satu mesti kredit. Okey, itulah yang menyebabkan akaun kita imbang. Okey, bila kita buat imbangan duga akan imbang. Okey, itu tujuannya. Okey, kena ada sistem debit kredit. So kamu kena faham dulu dia punya komponen dia. Okey, dia komponen apa? Aset, belanja, equity, liability ataupun hasil. Kemudian kita tentukan dia bertambah sebelah mana, dia berkurang sebelah mana. Okey. So bila kat sini kamu boleh jawab dengan mudah. Okey. Okey, semoga video ni bermanfaat untuk kamu memahami konsep debit kredit. Okey, debit bila dia tak bertambah macam mana, berkurang macam mana. Dan juga merekodkan nama akaun yang berkaitan dengan baik. Okey, semoga bermanfaat dan terima kasih.